السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Mukhtasar Al-Latif, penjelasan fiqh ibadah menurut mazhab Imam Syafi'i, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal Al-Hadrami rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita muka surat 52 tak? Betul? Jazakumullah khairan. Faslun wa syurutul jama'ati sittah. Al-awwalu alla yataqaddama ala imamih, wa tukrahu musawatuh, wa yundabu takhalluful ma'mumi an imamihi yasira. الثاني أن يجمعهما مسجد أو 300 ذراع في غيره. الثالث أن يعلم انتقالات الإمام بأن يراه أو يرى بعض المأمومين أو يسمعه أو يسمع المبلغ. الرابع أن ينوي الاقتداء به أو الجماعة. الخامس أن توافق صلاته صلاة إمامه، فلا تصح صلاة الكسوف خلف الصلاة المكتوبة، وكذا خلف الجنازة، ولا الجنازة خلف الصبح. السادس أن يتابعه، فلو تقدم على إمامه بركنين فعليين أو تأخر عنه بركنين فعليين بغير عذر بطلت صلاته، أو تخلف بعذر كبطء القراءة عذر إلى 3 أركان طويلة. فصل شرع صح صلاة berjamaah. Katanya syarat sah salat berjamaah ada 6. Jadi kita ada sembahyang yang kita buat secara berjamaah, ada sembahyang yang kita buat seorang diri. Sembahyang yang dilakukan secara berjamaah ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi, yang tidak ada syarat tersebut bagi orang yang sembahyang seorang diri. Andai kata tidak cukup syarat-syarat ini bagi orang yang sembahyang berjamaah, maka tak jadi, tak sah sembahyang tersebut. Baik. Itu yang dimaksud dengan syarat berjamaah. Yang pertamanya, tidak mendepani imam. Malah makruh sekiranya sama kedudukan dengan imam, dan sunat terkebelakang sedikit daripada imam. Kalau kita tengok ada 3 perkara yang disebut di sini. Yang pertamanya, makmum dia tidak boleh duduk depan daripada tu imam. Tu imam duduk sini, makmum duduk depan ni. Itu tak boleh. Tak boleh. Jadi puas dah makmum duduk belakang, nak duduk depan pula. Jadi makmum hak dak jenis benda, hak tak ada sifat malu jadi ya duduk depan tu imam lah kali hari ni. Tak sah sembahyang dia. Antara syarat sah sembahyang berjamaah ni khusus untuk makmum. Dia tidak melibatkan sembahyang imam hak ni. Makmum ada sah sembahyang. Dia duduk depan daripada tu imam. Apa yang dituntut adalah makmum kemudian sikit daripada tu imam. Adapun kalau duduk sama di antara makmum dengan imam, maka hukumnya makruh dan meluputkan fadilat berjamaah. Okey, kita ada 3. Makmum duduk depan daripada tu imam, 1. Makmum duduk sama dengan tu imam, 2. Makmum duduk belakang sikit daripada tu imam. Jadi kalau makmum duduk depan daripada tu imam, maka tak sah sembahyang makmum tersebut. Itu yang pertama. Yang keduanya, makmum sama dengan untuk imam, maka hukum dia makruh. Cuma ukuran sama tu kita kena tahu dah.
Dia sama. Kurang makmum dengan Tok Imam ni kira di tumit. Bukan kira di ujung jari. Kita katakanlah, kita tengok jari Tok Imam duduk depan dah. Dengan jari makmum. Tapi oleh kerana kaki makmum tu pendek. Jadi kalau kita tengok tumit, tetap makmum duduk depan. Tak sah. Tak sah juga. Sebab ukuran depan belakang adalah dengan tumit bagi orang yang sembahyang dalam keadaan berdiri. Manakala hak sembahyang dalam keadaan duduk, dia kira ni. Dia kira belakang punggung, monggeng. Baik. Seterusnya kata dia, kedua, hendaklah imam dan makmum berkumpul dalam satu masjid atau dalam lingkungan 300 hasta pada selain daripada masjid. Kita sembahyang berjamaah. Perkataan jamaah diambil daripada perkataan jam'un. Jam'un ni menghimpunkan. Okey, itu maksud jam'un, menghimpunkan di antara makmum dan imam. Maka tidak dinamakan sebagai berhimpun makmum dan imam, melainkan makmum dan imam saat itu berada pada satu tempat. Kalau tu imam duduk satu tempat, makmum duduk tempat yang lain, maka tidak dinamakan sebagai berhimpun. Maka kita makmum dengan tu imam ni, dalam kitab ni, dia sebut dua. Berkumpul dalam satu masjid atau lingkungan 300 hasta pada selain daripada masjid. Dia sebut dua. Yang pertama sekali, tu imam dengan makmum dalam masjid. Dia kalau tu imam dengan makmum dalam satu masjid, maka tidak disyaratkan jauh dan dekat di antara imam dan makmum. Maksudnya, kalau masjid tu luah, masjid tu jauh, luah masjid, bapak masjid. Macam kita kata Masjid Nabawi. Tok imam duduk depan tu, makmum duduk belakang tu, jauh. Dan makmum, dia tahu pergerakan imam. Maka masih lagi sah berjamaah tersebut. Cuma, fadilat berjamaah luputlah. Kerana makmum saat itu terlalu jauh daripada tu imam. Jadi kita makmum dengan imam ni jangan lebih daripada 3 hasta. Kalau lebih daripada 3 hasta, maka dia meluputkan fadilat berjamaah. Ni benda penting yang perlu kita kena ambil berat. Dia ada setengah masjid, sejadah tu imam duduk depan ni, jauh jarak dari di antara makmum. Tak tahu sebab benda nak kata takut Covid lama dah habis. Tukar kepada endemik dah. Tu jauh di antara makmum dengan tu imam. Hak tu kena ambil berat tu. Hak tu kita kena ambil berat. Maksudnya biar kena dekat sikit makmum dengan tu imam. Jangan lebih daripada 3 hasta. Ni 3 hasta, 1 hasta, 2 hasta, 3 hasta, ni 1 hasta. Baik. Jadi kalau dalam masjid, tak apa. Jauh mana pun, kira satu tempat di antara makmum dan imam. Tu imam duduk berapa kilometer dengan makmum. Tapi satu masjid, besar masjid tu. Contoh je. Baik, tak ada masalah, sah. Yang keduanya, di luar masjid. Dia di luar masjid ni, dia tidak dikatakan tu imam dengan makmum berkumpul pada satu tempat, melainkan jarak di antara imam dan makmum kurang daripada ataupun 300 hasta ke bawah. 300 hasta ke bawah. Kalau kita kira dengan meter kok, 150 meter ke bawah. Jadi kalau jarak di antara imam dengan makmum, lebih daripada 150 meter, contoh 200 meter. Maka tidak dikirakan makmum dan imam berkumpul pada satu tempat. Maka tidak sah sembahyang berjemaah tersebut. Kerana makmum dan imam tidak berkumpul pada satu tempat. Dia berbeza kalau ada saf di antara makmum yang jauh dengan imam. Itu lain. Jadi imam duduk sini. Lepas tu saf tu ada 3,000 saf. Jadi makmum yang lah sekali tu duduk saf ke nombor saf 3,001. Itu tak ada masalah. Sebab dia diselangi oleh saf. Hak ni dah. Tu imam duduk sini, makmum duduk sini. Tak ada saf-saf depan, tak ada makmum lain dah. Dah jarak di antara imam dengan makmum lebih daripada 150 meter. Sedangkan kedua-duanya tidak berkumpul dalam satu masjid, maka tak jadi sembahyang tersebut. Baik, sembahyang makmum dah. Imam sah, tak ada masalah. Ni melibatkan sembahyang makmum. Ketiga, hendaklah makmum mengetahui pergerakan imam. Sama ada dengan melihatnya, atau melihat pergerakan makmum yang lain. Atau dia mendengar suara imam, atau suara muballigh. Jadi, syarat sah mengikut syarat berjemaah yang ketiganya,
makmum kena tahu pergerakan imam. Makmum ni, apabila dia telah menambahkan sembahyang dia dengan sembahyang imam, maka setiap pergerakan sembahyang dia mesti kena ikut pergerakan imam. Jadi apabila dia mesti kena ikut pergerakan imam, dia kena tahu atau imam gerak. Kalau dia tak tahu tu imam rokok masa mana, iktidal masa mana, sujud masa mana, macam mana dia nak ikut imam? Tidak bolehlah nak ikut imam. Cuma masalah tahu pergerakan imam ni, dia bukan mesti dengan tengok. Sama ada dengan tengok ataupun dengan dengar suara. Itulah ni biasa kalau misalnya orang puang, kalau dia ada benda tabir dinding ni, kalau tak buka dinding, dia tak nampak dah, tapi dengar suara. Dan mungkin dia tengok melalui skrin. Skrin ada dalam kawasan orang puang. Kalau masjid besar-besar sikit, masjid canggih-canggih sikit. Kalau masjid kapung, pendalaman kalau berang, tak ada skrin. Nak cari mana skrin? Baik. Kalau masjid bandar-bandar mungkin ada skrin. Jadi tak nampak dah. Nampaklah tu imam dalam skrin. Okey, tak apa dah. Ataupun dengar suara tu imam. Kalau tabir tutup rapat G. Depan ni lah kita kata ni nak nampak tu imam. Suara tu imam pun tak dengar juga. Dan sebab tu imam batuk. Tak ada suara sikit ni. Tak ada suara batuk terik ni. Jadi suara tu lebih kurang ngetik sekati je bunyi. Jadi hak dekat-dekat tak apa dengar dah. Hak jauh tak dengar mana. Baik. Tengok pun tak. Lepas tu dengar suara tu imam pun tak. Dengar suara mubalik pun tak. Tengok berpandukan kepada makmum yang belakang tu imam pun tak nampak juga. Maka ketika tu tak sah makmum tersebut mengikut imam. Jadi biasa orang puang lah hak yang jadinya orang lelaki tak apa sembahyang belakang tu imam. Hak puang. Jadi orang puang ada kebetulan dinding ni tutup rapat. Lepas tu biasanya dengar nge-speaker je. Ataupun tengok skrin tiba-tiba mapu hapi tak sekarang. Sebelum sembahyang isyak. Nak buat apa ni? Memang tak nak sembahyang lah. Jadi orang puang tak nak ikut lah. Mereka dia buka sikit, dia tengok makmum duduk depan. Tu pun tak nampak juga gelap kat tu. Ataupun, tapi tak apa, gelap pun nampak mungkin dengar suara. Kalau sekiranya makmum ada dekat dengan dia, kalau makmum duduk sini, soh tu dapat satu soft sembahyang isyak. Makmum kampung tu payah nak mari masjid. Jadi payah orang puan nak ikut. Tak nak ikut dah. Tak soh sembahyang, berjemaah dia. Nak ikut kan dia. Kita, makmum ni kena ikut perbuatan imam. Nak ikut kan dia. Kalau kita tak tahu. Kalau ikut juga, tu imam duduk minum air teh kedai dah. Tu makmum dah sudah pergi sembahyang. Sungguh, kalau ikut juga. Kalau kita tak tahu masa mana tu imam bagi salam, masa mana tu imam rokok, masa mana tu imam iktidal. Itu penting. Dia kata, atau dia mendengar suara imam atau suara mubaligh. Mubaligh ni orang yang menyampai. Orang yang, kalau kita pergi Mekah, kalau kita perasan lah, kalau kita pergi Mekah, kita perasan, tu imam Allahu Akbar, lepas tu bunyi pula, Allahu Akbar. Lepas tu, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kalau kita pergi Mekah. Baik. Itu dipanggil mubaligh. Hukum mubaligh ni adalah dituntut sekiranya suara imam tidak sampai kepada makmum. Andai kata suara imam sampai kepada makmum, maka tidak dituntut mubaligh. Jadi di Mekah saat itu, sebenarnya adalah bukan melakukan perkara yang dituntut. Dia telah melakukan perkara bid'ah di Mekah tu. Kerana kita kalau tak ada mubaligh pun, tetap dengar juga suara tu imam. Baik, tetap dia dengar juga suara tu imam. Baik. Jadi sebenarnya apa yang dibuat di Mekah dan di Madinah, hak tu tidak bertepatan dengan tuntutan syarak. Pula dah kata Mekah ke Madinah dah. Dia tak kata mana, dah kira lah mana-mana buat pun kalau tidak bertepatan dengan tuntutan syarak, kita kata tidak bertepatan dengan tuntutan syarak. Baik. Dan benda tu tidak dibuat oleh Nabi SAW. Siapa hak yang kata? Ulama-ulama mazhab. Hak yang sebut lagu tu. Dan ulama-ulama di Mekah ni, nak cerita ulama di Mekah ramai juga hak yang mengatakan bid'ah. Mubaligh tu. Bukan hamba saja, ulama di Mekah pun ada kata. Dan ulama di Mekah, antara ulama yang menjadi rujukan dia adalah Syekh Ibn Taymiyah. Dan Syekh Ibn Taymiyah menyebut dalam kitab Majmu' Fatawa dia tentang hukum tidak dituntut menjadi mubaligh andai kata suara imam telah sampai kepada makmum. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Keempat, hendaklah dia berniat. Sama ada berniat mengikut imam atau berniat solat berjamaah. Jadi kita makmum, kita kena berniat menjadi makmum. Atau berniat mengikut imam atau niat sembahyang berjemaah. Mesti kena berniat. Kalau kita tidak berniat, sedangkan kita ikut imam, jadi pergerakan kita nak gerak, nak turun rokok, tunggu tu imam dulu. Nak iktidal, tunggu tu imam dulu. Sedangkan kita tak niat mengikut imam, maka batal sembahyang makmum. Mesti kena niat mengikut imam. Tu imam, dia tidak wajib berniat menjadi imam. Dia tak sama. Tu imam tak wajib niat menjadi imam. Makmum wajib berniat menjadi makmum. Tak apalah, kita ni dok ramai jadi tu imam seorang je makmum jadi ramai. Jadi sebab itulah penting kita kena tahu hukum hakam yang berkait dengan makmum. Kita duk sembahyang jemaah siang malam dah. Tapi masih lagi ada perkara-perkara yang melibatkan sah ataupun dia tidak sembahyang jemaah kita tak tahu. Hal ni berat ah. Jadi kita kena tahu antara syarat kita menjadi makmum, dalam hati kita ada keinginan dan kehendak untuk mengikut orang yang jadi imam. Adakah syarat kita tahu siapa tu imam? Jawapannya tak syarat. Kita tak kenal pun tu imam tak apa. Kita tak tahu pun tu imam tak apa. Yang penting kita sedar ada seorang tu imam depan, aku nak sembahyang ikut dia. Walaupun tak kenal nama dia, benda, anak siapa, bangsa benda, umur berapa, tak apa, tak ada masalah. Sah. Yang penting kita kena niat mengikut imam. Tu imam, adakah syarat wajib dia kena niat menjadi imam? Tak. Tidak disyaratkan tu imam niat menjadi imam. Melainkan untuk dia mendapat pahala berjamaah. Barulah mesti dia kena niat jadi imam. Kalau tidak niat jadi imam, dia dapat pahala jemaah bagi tu imam. Yang pertama. Yang keduanya, dalam sembahyang-sembahyang yang tertentu, tu imam mesti kena niat menjadi imam. Antaranya ada sembahyang Jumaat. Kerana sembahyang Jumaat wajib dilakukan secara berjamaah. Kalau tu imam tidak niat menjadi imam, bermakna dia sembahyang seorang diri. Tak sah sembahyang Jumaat dia. Baik. Seterusnya, kata dia lagi, hendaklah solat makmum sama sebagaimana solat imam. Oleh itu tidak sah jika makmum yang solat sunat gerhana berimamkan seseorang yang menunaikan solat fardu. Antara syarat sah berjemaah mesti kena sama susunan sembahyang makmum dengan sembahyang imam. Susunan ni aturan. Sembahyang makmum dengan sembahyang imam kena sama. Kalau tak sama tak jadi. Lagu mana sama? Okay, kita kena tahu dulu di sana ada sembahyang yang berbeza dengan sembahyang yang biasa kita lakukan. Dua sembahyang. Yang pertama sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah tak sama dengan sembahyang-sembahyang lain. Sembahyang lain ada rakaat, ada i'tidal, ada sujud. Ada duduk antara dua sujud. Ada tasyahud. Tapi sembahyang jenazah tak ada. Sembahyang jenazah tak ada. Rakaat tak ada. Sujud jauh lagi. Tu hamba tengok ada dalam video tu orang sembahyang jenazah di rokok nak sekarang sujud. Dia sembahyang jenazah di rokok sujud. Ada orang sembang video baru ni. Orang kerajaan pula. Orang besar dalam kerajaan pula. Baik, dah warna kira. Okey, mungkin tak teringat. Dah sembahyang jenazah 3 tahun sekali. Dah tak teringat. Ingat ada rokok. Duk biasa sembahyang sunat-sunat lain rokok banyak kali. Ingat. Sembahyang jenazah punya rokok juga. Punya sujud juga. Mungkin tak ingat. Dan mungkin tak tahu, tak belajar. Tapi kita tahulah kan. Sembahyang jenazah tak ada rokok. Tak ada i'tidal. Tak ada sujud. Jadi sembahyang jenazah dia berbeza dengan sembahyang biasa. Okey, katakanlah. Seorang ni, dia nak sembahyang fardu zuhur. Tiba-tiba di samping masjid, orang sudah dah sembahyang zuhur. Lepas tu ada orang nak sembahyang jenazah. Dia pun aku nak sembahyang zuhur lagi. Tak apalah. Tok Imam sembahyang jenazah. Aku niat sembahyang fardu zuhur. Allahu Akbar. Ikut Tok Imam sembahyang jenazah. Tak sah. Kerana susunan sembahyang berbeza. Sama juga sebalik. Saat ni, seorang makmum sembahyang biasa, Tok Imam sembahyang jenazah. Maka tak sah sembahyang makmum tersebut kerana tidak sama susunan sembahyang dia dengan sembahyang imam. Okey, sebalik mana? Tok Imam sembahyang zuhur. Lepas tu, makmum saat ni tu dia sembahyang jenazah. Dia niat sembahyang jenazah ghaib. Sebab aku sembahyang dah zuhur tadi. Biar sembahyang jenazah ghaib sikit. Lepas tu, sembahyang dia tak sama dengan sembahyang Tok Imam, maka tak sah. Okey, satu. Yang keduanya sembahyang yang berbeza, susunan dia dengan susunan sembahyang yang lain,
aturan dia adalah sembahyang gerhana matahari dan gerhana bulan. Sembahyang gerhana matahari, gerhana bulan, hak yang paling sempurna adalah 2 rakaat, 4 kali rokok dan 4 kali qiyam. 4 kali rokok, 4 kali qiyam. 2 rakaat je. Dah guana pula. Orang yang biasa sembahyang, dia tahulah sembahyang gerhana guana hak yang bercerita tu. Hak dia sudah biasa sembahyang, tak tahu kalau benda. Benda hak cerita tak tahu. Okey gini. Dia berdiri ke? Allahu Akbar berdiri. Lepas pada kat takbir, dia pun baca Fatihah. Baca surah. Dia pun rokok. Allahu Akbar. Macam biasa lah. Lepas tu i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Lepas itu, baca Fatihah semula. Baca surah sekali lagi. Selesai, baca surah baru rokok pula kali kedua. Lepas tu i'tidal, barulah turun kepada sujud. Jadi satu qiyam, satu rakaat, 2 kali qiyam, 2 kali rokok. Jadi dia berbeza dengan sembahyang-sembahyang yang lain. Jadi tu imam sembahyang gerhana. Makmum sembahyang fardu zuhur, ikut tu imam tersebut, tak sah. Ataupun makmum tu imam sembahyang biasa. Makmum sembahyang gerhana juga tidak sah. Kerana susunan dia berbeza. Okey, mesti kena ikut ataupun kena sama. Hendaklah solat makmum sama dengan sebagaimana solat imam. Oleh itu tidak sah jika makmum yang solat sunat gerhana berimamkan seorang yang menunaikan solat fardu. Baik. Begitu juga tidak sah makmum yang solat jenazah berimamkan seorang yang solat subuh dan sebaliknya. Tak sah. Tapi bilangan rakaat berbeza tak ada masalah. Sama juga jenis sembahyang berbeza itu tak ada masalah. Maksudnya jenis sembahyang berbeza. Bilangan rakaat berbeza. Okey, kita contoh sesa. Kita kata jenis sembahyang berbeza. Tu imam sembahyang fardu, makmum sembahyang sunat. Ataupun tu imam sembahyang sunat, makmum sembahyang fardu. Boleh tak ada masalah. Kita sampai lewat masjid. Habis dah orang sembahyang. Tiba-tiba ada makmum saat itu nak sembahyang sunat ba'diyah. Kita nak jadi makmum kepada dia, boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Walaupun kita sembahyang fardu. Boleh kita sembahyang fardu di belakang imam yang sembahyang sunat. Daripada segi hukum berjemaah, sah. Di zaman Nabi SAW, pernah Mu'adz bin Jabal, dia sembahyang isyak bersama dengan Rasulullah. Lepas daripada dia sembahyang isyak bersama dengan Rasulullah, dia pun balik kampung dia. Di balik kampung dia, dia menjadi imam kepada orang kampung dia. Jadi dia sembahyang dah isyak tadi. Tiba-tiba balik kampung sembahyang pula sekali lagi isyak. Hak kedua tu nama dia sembahyang mu'adah. Sembahyang yang diulangkan. Hukum sembahyang yang diulangkan adalah sunat. Makmum kampung dia sembahyang fardu. Jadi mereka, makmum kampung dia sembahyang fardu, tu imam sembahyang sunat. Okey. Di sini bermakna sah. Makmum sembahyang fardu, tu imam sembahyang sunat. Sebalik, juga sama. Masa Rasul sembahyang di satu tempat, selepas daripada Rasul bagi salam, Rasul dapati ada 2 orang sahabat duduk belakang tanpa sembahyang. Rasul kata, "Ma mana'akuma an tusalliya ma'ana?" Apakah yang menghalang kedua kamu sembahyang bersama dengan kami? Kata 2 orang sahabat tersebut, "Qad sallaina fi rihalina." Kami sembahyang dah di rumah-rumah kami. Kami sembahyang dah di rumah. Kata Nabi SAW, lepas daripada ini jangan buat begitu. Andai kata mu sembahyang dari rumah, tiba-tiba mu dapati berjemaah, maka sembahyang pula bersama dengan jemaah tersebut, dan sembahyang kamu dikirakan sebagai nafilah, sembahyang sunat. Kali kedua tu dikirakan sebagai sunat. Jadi bermakna, tu imam sembahyang fardu, makmum sembahyang sunat sah. Jadi perbezaan daripada sudut fardu dengan sunat tak ada masalah. Sama juga perbezaan daripada sudut jenis sembahyang. Makmum sembahyang lain, tu imam sembahyang lain. Fardu sama fardu. Tu imam sembahyang fardu lain, makmum sembahyang fardu lain. Tak ada masalah. Contoh. Ni kita buat contoh. Katakanlah, tu imam tinggal sembahyang subuh kemarin. Dia ada qadha sembahyang subuh. Makmum pula tinggal sembahyang zuhur. Jadi nak qadha belaka. Tu imam nak qadha sembahyang subuh. Makmum nak qadha sembahyang zuhur. Boleh ke tak ikut hak sembahyang zuhur, ikut sembahyang subuh? Boleh. Nanti sembahyang subuh bagi salam. Tu imam bagi salam sebab tu imam 2 rakaat. Makmum hak yang sembahyang zuhur ataupun sembahyang asar, saat ni tambahlah 2 rakaat.
Sebalik pun boleh juga. Tok Imam qada sembahyang zuhur 4 rakaat. Makmum qada sembahyang subuh 2 rakaat. Boleh juga. Cuma cara dia adalah lepas masa Tok Imam tasyahud awal, maka makmum saat ni, masa Tok Imam tasyahud awal, makmum saat ni tu tasyahud akhir. Jadi tak ada tasyahud akhir lah makmum. Kita kata tasyahud untuk sebelum daripada salam. Sebab subuh dia ada satu tasyahud je. Apabila Tok Imam bangkit kepada rakaat yang ketiga, makmum saat itu diberi 2 pilihan. Pilihan yang pertama adalah dia tunggu Tok Imam dalam tasyahud untuk bagi salam bersama dengan imam. Okey. Pilihan yang kedua adalah makmum saat ni dia niat mufaraqah dengan imam, niat cerai daripada imam, dia baca tasyahud selesai, lepas tu dia bagi salam. Okey, nampak dah kan? Saat ni 2 dengan 4, 4 dengan 2. Dan boleh juga 2 dengan 3. 3 dengan 2. 4 dengan 3. 3 dengan 4. Okey, kita buat contoh 2 dengan 3 dulu. Tok Imam sembahyang subuh 2 rakaat, makmum sembahyang maghrib. Boleh, tak ada masalah. Nanti Tok Imam bagi salam, makmum tambah 1 rakaat. Okey, yang kedua, Tok Imam sembahyang maghrib, makmum sembahyang subuh. Saat ni kan Tok Imam sembahyang subuh, makmum sembahyang maghrib. Jadi Tok Imam bagi salam, makmum tambah 1 rakaat sebab baki 1 rakaat lagi makmum. Okey, Tok Imam sembahyang maghrib, makmum sembahyang subuh. Jadi Tok Imam duduk tasyahud yang pertama, makmum duduk tasyahud akhir. Tok Imam tambah rakaat yang ketiga, makmum diberi 2 pilihan, sama ada menanti imam untuk salang bersama ataupun niat mufaraqah. Okey, saat ni benda 2 3 3 2. Okey, 4 3 3 4 pula. Tok Imam 3 rakaat, makmum 4 rakaat. Jadi Tok Imam duduk tasyahud yang pertama, makmum duduk tasyahud yang pertama. Tok Imam duduk tasyahud yang kedua, makmum duduk tasyahud yang kedua kerana mengikut imam. Tok Imam bagi salam, makmum tambah 1 rakaat. Nampak dah kan? Tok Imam bagi salam, makmum tambah 1 rakaat. Okey, ni 3 dengan 4. 4 dengan 3. 4 dengan 3 payah sikit. 4 dengan 3, Tok Imam tasyahud yang pertama. Okey, makmum duduk tasyahud yang pertama. Lepas tu Tok Imam sujud yang kedua daripada rakaat yang ketiga. Dan makmum kan maghrib 3 rakaat je kan? Sujud yang kedua daripada rakaat yang ketiga. Lepas daripada sujud yang kedua, Tok Imam akan bangun kepada rakaat yang keempat. Tok Imam tak bangun kepada tasyahud. Tok Imam bangun kepada rakaat yang keempat. Maka makmum diberi 2 pilihan. Pilihan pertama, tunggu imam dalam tasyahud akhir. Silap. Tunggu imam dalam sujud yang kedua. Atau baru betul. Tunggu imam dalam sujud yang kedua. Saat ni kan dia sujud yang kedua pada rakaat yang ketiga. Tok Imam sujud yang kedua, rakaat yang ketiga. Dia pun sujud yang kedua, rakaat yang ketiga. Lepas tu Tok Imam bangun kepada qiyam kerana nak tambah 1 rakaat lagi, rakaat yang keempat Dia tak ada dah rakaat keempat. Dia 3 rakaat aja. Makmum ni 2 pilihan bagi dia. Yang pertama niat mufaraqah. Niat mufaraqah dia pun duduk tasyahud, dia pun baca tasyahud, lepas tu dia bagi salam. Yang pertama. Yang kedua, kalau dia tak mau niat mufaraqah, dia boleh tunggu imam. Tapi tunggu imam mesti kena tunggu dalam sujud. Tidak boleh tunggu dalam tasyahud. Kerana kalau ditunggu dalam tasyahud, maka batal sembahyang dia kerana dia telah melakukan perbuatan yang tidak dilakukan oleh imam. Tok Imam tak tasyahud, tiba-tiba dia tasyahud. Itu kena ingat. Baik. Ini perincian berkenaan dengan masalah sembahyang makmum dengan sembahyang imam berbeza. Keenam. Kata dia, hendaklah makmum sentiasa mengikut imam. Sekiranya makmum mendahului imam dengan 2 rukun perbuatan atau terlewat daripadanya dengan 2 rukun perbuatan tanpa sebarang keuzuran, maka batal solatnya. Adapun sekiranya makmum terlewat daripada mengikuti imam disebabkan uzur seperti lambat bacaan, maka diberi keuzuran sehingga 3 rukun yang panjang. Di syarat yang keenam ni nampak rekah je, tapi sebenarnya perbincangan panjang di sini. Syarat yang keenam. Syarat yang keenam adalah makmum tu mesti kena ikut imam. Tidak memada dia niat ikut imam, tapi dia tidak ikut imam. Mesti kena ikut imam. Maksud dia kena ikut imam, Tok Imam rokok, dia kena rokok. Tok Imam iktidal, dia kena iktidal. Tok Imam sujud, dia kena sujud. Ikut imam ni tidak boleh. Tok Imam buat, dia tak buat. Tidak boleh dia buat sebelum daripada Tok Imam. Kalau dia buat sebelum daripada Tok Imam buat, dia panggil dia tak ikut imam. Ataupun Tok Imam buat, dia tak buat, juga tidak mengikut imam. Sedangkan Nabi SAW bersabda,
Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam supaya diikuti. Maka menjadi kewajipan kepada makmum mengikut imam. Wajib makmum kena ikut imam. Mesti kena ikut. Baik. Ulama ataupun pengarang ni dia kabarkan tidak boleh makmum ketinggalan daripada imam dua rukun fi'li. Tidak boleh makmum mendahului imam dua rukun fi'li. Andai kata makmum tertinggal daripada imam dengan dua rukun fi'li tanpa sebarang keuzuran, maka batal sembahyang makmum tersebut. Andai kata makmum melakukan dua rukun fi'li sebelum daripada imam tanpa sebarang keuzuran, maka batal sembahyang makmum tersebut. Apa maksud rukun fi'li? Kita dalam sembahyang, kalau kita perhati rukun dalam sembahyang dia terbagi kepada tiga. Yang pertamanya adalah rukun qalbi. Rukun yang dilakukan oleh hati, iaitu niat. Niat adalah rukun yang dilakukan oleh hati. Yang keduanya nama dia rukun qawli. Rukun qawli ni adalah rukun yang dilakukan oleh mulut, perkataan. Takbiratul ihram dilakukan oleh mulut. Yang keduanya bacaan Fatihah setiap rakaat dilakukan oleh mulut. Yang ketiganya adalah tasyahud akhir. Yang keempat selawat kepada Rasulullah dalam tasyahud akhir. Yang kelimanya salam. Okey, ni dipanggil benda rukun qawli. Dua dah. Yang ketiganya adalah rukun fi'li. Rukun yang dilakukan dengan perbuatan. Qiyam, rukun fi'li. Raka', rukun fi'li. I'tidal, rukun fi'li. Sujud, rukun fi'li. Duduk antara dua sujud, rukun fi'li. Tasyahud akhir, rukun fi'li. Okey, itu rukun fi'li. Baik, dia cerita lagu mana? Wajib makmum mengikuti imam. Mesti makmum kena ikut imam. Dah kalau dah ikut, mana dah ikut? Dah ikut. Dah ikut, dia ada dua. Yang pertamanya, dah ikut saat itu sebab keuzuran. Ada sebab, ada keuzuran. Yang keduanya, tak ada keuzuran. Kalau ada keuzuran, itu tak ada masalah. Nanti perbincangan kita akan bincang panjang lepas dah kalau ada keuzuran. Kalau tak ada keuzuran, maka makmum saat itu, tidak ikut imam kalau tak ada keuzuran, kita bahagikan kepada dua. Yang pertamanya tak ikut saat itu, tu imam buat dah rukun fi'li, dah buat lagi. Maka batal sembahyang makmum apabila dia tertinggal daripada imam dua rukun fi'li. Sebagai contoh, tu imam rokok, makmum duduk lagi dalam qiyam. Sedangkan makmum boleh rokok dah. Dia sedar tu imam rokok. Dia sedar tu imam rokok. Dia duduk dengung je. Dia tak rokok lagi. Tu imam i'tidal. Dia tak rokok lagi. Okey, rokok. Tu imam rokok, tidak rokok lagi. Tu imam i'tidal, tidak rokok lagi. Apabila tu imam turun kepada sujud dan tu imam melepasi hak qiyam, melepasi hak i'tidal dah, maka batal sembahyang makmum tersebut. Tu imam Allah turun, nak turun kepada sujud dah. Allah, tidak turun lagi rokok. Batal dah sembahyang ni. Batal dah. Jangan khusyuk Itu khusyuk Tak rokok lagi buat khusyuk. Batal dah sembahyang mu. Kena mayam mula dah mayammu. Walaupun rakaat yang keempat dah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dia buat sebelum daripada tu imam. Tu imam tak buat, dia buat dah. Tu imam baca lambat. Tu imam baca lambat. Lambat. Dia nak rokok tadi dah nak rokok Tunggu dah sudah rokok. Tunggu dah rokok. Dia kata aku rokok dulu Allahu Akbar. Okey, dia rokok sebelum daripada imam, hukum dia adalah haram, dosa. Dosa. Dalam ibadat nak cari pahala ada dosa rupanya. Ni tidak ikut tu imam, sengaja dia rokok sebelum daripada tu imam. Allahu Akbar. Tak batal lagi sembahyang. Sebab satu rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Tu imam tak rokok lagi. Dia sami Allahu liman hamidah dah. Dia tak niat mufaraqah. Kalau niat mufaraqah tu hukum lain. Lepas tu tiba-tiba lepas daripada dia i'tidal, dia pun turun kepada sujud. Apabila dia melepasi hak i'tidal, maka batal sembahyang makmum tersebut. Melainkan kalau dia niat mufaraqah, dia niat cegah daripada tu imam. Satu. Yang keduanya, tu imam dak rokok lagi, dia rokok. Allahu Akbar. Lepas tu, baru tu imam rokok. Tu imam dak i'tidal, dia pula sami Allahu liman hamidah. Baru sami Allahu liman hamidah. Okey, dua dah. Dia pula tu imam tak sujud lagi, dia pergi turun pula kepada sujud. Sebelum daripada imam, maka batal sembahyang dia. Okey, dua keadaan. Dia mendahului imam, batal sembahyang dia. Jadi
apa yang diwajibkan kepada makmum, kena buat selepas daripada imam. Kalau dia buat sama dengan tu imam, sama. Tu imam rokok, dia rokok. Tu imam i'tidal, dia i'tidal. Tu imam sujud, sama. Maka hukum dia makruh. Kalau dia buat sebelum daripada imam, satu rukun fi'li, maka hukum dia adalah haram, tapi tidak batal sembahyang. Kalau dia buat dua rukun fi'li sebelum daripada imam, haram serta batal sembahyang. Nah, itu kita kena tahu hukum dia. Ni bagi orang yang tidak ada keuzuran. Orang ada keuzuran, hak tu dimaafkan, hak tu tak ada masalah. Jadi, kita sembahyang belakang tau. Kita sembahyang belakang, sembahyang tengok tempat sujud, kita tak nampak mana orang depan. Tok imam kita tak tengok pun tok imam sebab kita tengok tempat sujud. Sunat tengok tempat sujud. Jadi kita tak tengok tok imam rokok ke tak rokok, cuma kita dengar suara tok imam. Walaupun kita duduk 3 sah je belakang tok imam. Tiba-tiba ada makmum lain mari, Allahu Akbar. Suara meh-meh tok imam. Kita pun rokok. Tiba-tiba kita tengok kita seorang je rokok, lain tak rokok lagi. Okey, itu tak ada masalah. Sebab ada keuzuran, silap. Itu tak ada masalah tu. Ada keuzuran. Sama juga, kita ingat, tu imam saat ni, tak rokok lagi. Kita pun tak tunggu lah. Sebab kita tak dengar suara tu imam. Macam orang puang. Orang puang, speaker mampu. Tidak dengar suara tu imam. Oh lama tu imam kiang. Lah rupanya tu imam duduk. Tasyahud lah. Baru sedar. Ahli jemaah lelaki turun belaka. Baru dia sedar. Rupanya tu imam turun tadi dah. Itu dimaafkan. Sebab ada keuzuran. Itu kita kena faham. Dan antara keuzuran yang disebut di sini adalah seperti lambat bacaan. Lambat bacaan dikirakan satu keuzuran. Allahu Akbar tu imam. Makmum pun Allahu Akbar. Makmum baca lambat. Jadi baca anju. Orang tak sama kan. Ada orang cakap laju. Ada orang cakap lambat. Orang baca Quran, ada orang baca laju. Ada orang baca lambat. Jadi tu imam baca-baca biasa. Dah. Tu imam baca biasa. Tapi dia oleh kerana baca lambat. Lambat sudah. Maka tu imam pun rokok. Dia tak habis lagi Fatihah. Tak boleh rokok bersama dengan imam. Mesti kena habis Fatihah. Maka ketika tu dikirakan dia ketinggalan daripada imam dengan ada keuzuran. Dan dimaafkan walaupun tu imam buat i'tidal sujud yang pertama, duduk antara sujud, dimaafkan. Lama mana dimaafkan? Sehingga 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang ni maksudnya adalah rokok, sujud yang pertama, sujud yang kedua. I'tidal tidak dikira, duduk antara 2 sujud tidak dikira. Kalau capur i'tidal duduk antara 2 sujud, jadi 5 rukun. Jadi 5 rukun kalau capur. Jadi maksudnya, selama mana Tok Imam dok bangun daripada sujud yang kedua kepada rukun selepas daripada tu, selama tu dah dia kena perhabis Fatihah. Perhabis Fatihah. Dimaafkan. Walaupun Tok Imam duduk tasyahud awal, duduk tasyahud pula. Walaupun Tok Imam duduk antara 2 sujud ataupun sujud yang pertama ataupun duduk dalam sujud yang kedua, tetap dia kena perhabis Fatihah. Ini benda penting perlu kita kena faham. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita belajar dalam kitab-kitab panjang, kitab-kitab besar, bab ni dibincang bab muwafiq dan masbuk ni, bab ni. Kita ada 2 perkara yang kita kena faham. Yang pertama sekali, kita diwajibkan kita mengikut imam. Okey, ni yang pertama. Yang keduanya, antara rukun semayang kita adalah baca Al-Fatihah. Antara rukun semayang kita baca Al-Fatihah. Ketika mana kita mampu untuk menyelesaikan bacaan Fatihah, dalam masa yang sama kita boleh ikut imam. Okey, itu tak ada isu. Itu tak ada masalah. Yang masalahnya adalah kalau kita perhabis bacaan Fatihah, bermakna kita tidak boleh ikut imam. Kalau kita ikut imam, bermakna kita tidak akan perhabis bacaan Fatihah. Mana kita nak buat? Sedangkan kedua-dua benda wajib lah ke? Benda yang perlu kita kena buat. Kalau kita ikut imam wajib. Rasul kata innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam supaya diikut. Okey, ikut imam wajib. Bacaan Fatihah wajib. Kerana kata Rasulullah, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sembahyang bagi mereka yang tidak membaca surah Fatihah. Bacaan Fatihah wajib. Ikut imam wajib. Kalau kita boleh buat Fatihah dalam masa yang sama boleh ikut imam macam biasa, maka itu tak ada masalah. Itu normal lah. Yang masalahnya, kalau kita baca Fatihah perhabis, dah ikut imam. Kalau kita ikut imam, tak boleh baca Fatihah. Benda yang perlu kita kena buat.
Ini perbincangan dalam kitab fiqh, khususnya mazhab Imam Syafi'i, dibincangkan berkenaan dengan muwafiq dan masbuq. Baik. Makmum saat itu ada kala muwafiq, ada kala masbuq. Kalau masbuq, maka gugur Fatihah daripadanya ataupun gugur sebahagian Fatihah daripadanya. Fatihah dia ditanggung oleh imam. Walaupun tidak baca Fatihah, imam tanggung. Cuma tidak baca tu dia sebenarnya yang betulnya kita kena kata, kalau dia tidak sempat untuk baca langsung Fatihah, maka semua Fatihah ditanggung oleh imam. Kalau sempat baca separuh, wajib dia kena baca separuh. Hak separuh lagi ditanggung oleh imam. Dia tetap dapat rakaat tersebut walaupun dia tidak dapat selesai rukun Fatihah kerana Fatihah dia ditanggung oleh imam. Cuma imam hak yang nak tanggung Fatihah dia kena cukup syarat. Syarat yang pertama, sah sembahyang tu imam. Kalau sembahyang tu imam tak sah, maka tu imam tu tidak tanggung Fatihah dia. Maksudnya, dia makmum masbuk. Dia Allahu Akbar, tu imam rokok, dia pun rokok. Dan tamakninah bersama dengan dalam rokok. Maka kira dalam rakaat tersebut. Lepas sembahyang, lepas daripada bagi salam, tu imam dengung je. Dia pun pergi tanya tu imam apa? Tu imam kata tak ingat ambil sembahyang tadi. Jadi sembahyang tu imam sah ke tak? Tak sah. Apabila sembahyang tu imam tak sah, maka tu imam tidak boleh tanggung Fatihah makmum. Apabila tidak boleh tanggung Fatihah makmum, maka wajib makmum kena tambah satu rakaat lagi. Kalau jarak jauh dah di antara salam makmum dengan baru dia tahu bahawasanya tu imam saat itu tidak dapat tanggung Fatihah dia, sedangkan dia makmum masbuk, maka dia kena sembahyang mulai. Dia sambung dah. Sebab jarak di antara bagi salam saat itu dengan ingat jauh. Okey, boleh faham kan? Yang tu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, bukan pada rakaat yang lebih. Maksud dia pada rakaat, bukan pada rakaat yang lebih. Tu imam ni, kadang-kadang dia syok. 3 kepak, maka dia ambil 3. Dia, patut dia tambah satu rakaat. Hak dia tambah satu rakaat, kemungkinan rakaat yang keempat dan kemungkinan rakaat yang kelima. Tiba-tiba ternyata rakaat yang kelima. Tu imam tak sedar. Makmum masbuk dia bagi. Allahu Akbar ikut tu imam. Tiba-tiba rakaat. Dia dah baca Fatihah, dia perokok bersama dengan imam. Sedangkan tu imam ni rakaat yang kelima. Rakaat yang kelima tidak dikira untuk imam. Apabila tidak dikira, maka tu imam tidak menanggung Fatihah makmum pada rakaat yang kelima. Okey, ni di antara syarat yang penting yang perlu kita kena faham. Bab muwafiq masbuk ni dia ada kitab khusus yang dikarang oleh ulama membincangkan hukum ini dan menjadi kewajipan kepada makmum apabila dia nak sembahyang berjemaah mesti dia kena tahu muwafiq dan masbuk. Tidak jengkereng sembahyang dia kalau dia tak tahu muwafiq masbuk. Sebab ada di sana kalau silap buat batal sembahyang dia. Silap buat tak sah sembahyang dia. Ini benda penting yang perlu kita kena faham muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faslun wa yajuzu lil musafiri safaran tawilan mubaha. Insya-Allah kita sambung balik bab sembahyang ketika bermusafir dalam pengajian-pengajian yang akan datang. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Lepas tu kita buka soalan sekejap kalau sekiranya ada. Ada tak ada tanya benda? Okey. Jadi soalannya kita cover tadi kan kalau tu imam sembahyang zuhur, makmum sembahyang garik boleh ke tak? Boleh. Daripada segi hukum berjemaah sah. Comel tidak tu nombor 2. Kita tak mau cerita comel ke tak? Kita nak cerita benda sah. Dia sebenarnya tidak comel. Tapi daripada segi hukum sah. Lepas tu dah tu imam 4 rakaat, makmum 3. Dah nak buat mana? Tadi kita cerita mana? Apabila tu imam duduk pada sujud yang kedua, rakaat yang ketiga. Nampaklah kan? Sujud yang kedua, rakaat yang ketiga. Lepas sujud yang kedua, tu imam akan bangun kepada qiyam, rakaat yang keempat. Makmum tak boleh bangun qiyam kepada rakaat yang keempat. Sebab makmum sembahyang dia berapa rakaat? 3 rakaat je. Nampak tak? Ada makmum kena buat mana ketika tu? Ketika tu makmum kena niat mufaraqah. Okey, jelas nak niat mufaraqah. Aku cerah daripada imam. Bila makmum cerah daripada tu imam, makmum pun bangun duduk tasyahud, baca tasyahud, selawat kepada Rasulullah, bagi salam. Ni yang pertama. Dan boleh tak kalau makmum nak tunggu tu imam? Boleh. Kalau tak mau cerah, boleh. Dah kena nak tunggu tu imam, kena tunggu tu imam dalam sujud yang kedua. Tak boleh ke kalau tidak tunggu tu imam dalam tasyahud akhir? Tak boleh. Sebab benda tak boleh? Kerana tu imam tidak buat tasyahud.
Kalau dia tunggu dalam tasyahud akhir, bermakna dia, makmum telah melakukan sesuatu perbuatan dalam sembahyang dia, apa yang tidak dilakukan oleh imam. Maka batal sembahyang makmum. Nampak? Nampak dah kan? Nah, situ sebab batal sembahyang tu. Kerana dia duduk tasyahud akhir, sedangkan tasyahud akhir tidak dilakukan oleh imam. Sedangkan dia makmum. Makmum ni tak boleh buat suatu perbuatan dalam sembahyang yang tidak dilakukan oleh imam. Maka batal sembahyang makmum tersebut. Wallahu a'lam. Jelas eh? Okey, ada soalan lain? Tak ada. Baik. Sekarang ni kalau Tok Imam sembahyang subuh, makmum sembahyang lain. Ketika Tok Imam baca kunut, makmum kena baca juga ke kunut ataupun makmum tak perlu baca? Okey, jawapannya makmum baca kunut. Kalau makmum tak mau baca pun tak ada masalah, sebab kunut boleh makmum menyalahi imam. Dan kalau makmum baca boleh ke tak? Boleh. Sebab benda boleh kerana dia mengikut imam. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, kunut adalah doa dan puji Allah Subhanahu wa taala. Dalam sembahyang tak ada masalah kita berdoa dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tak ada masalah. Dan kalau dia tak mau baca kunut, boleh juga, tak ada masalah. Makmum tak mau baca kunut, boleh. Ni kita sembahyang subuh, hok lelek-lelek hok sunat kunut. Tok imam baca kunut, makmum tak mau baca. Boleh ke tak? Tak ada masalah. Boleh. Makmum senyap aje. Biasanya kita amin amin. Makmum dak akak tangan pun tak. Duduk senyap aje. Sebab makmum bermasak-masak Hanafi. Tak sunat kunut subuh. Tak ada masalah, boleh je. Wallahu a'lam. Jadi kunut boleh menyalahi dengan imam. Tidak tambah tasyahud. Tasyahud tidak boleh menyalahi. Kalau tu imam baca tak baca tasyahud, makmum dibaca tasyahud, batal sembahyang. Macam kita kata sembahyang zuhur dengan zuhur. 4 rakaat kan? Makmum sembahyang zuhur, tu imam sembahyang zuhur macam biasa kan? Atau isyak kat lagi. Isyak kat lagi. Tiba-tiba tu imam tinggal tasyahud awal. Tu imam terus bangun kepada qiyam. Apakah hukum makmum baca tasyahud awal? Batal sembahyang ni. Kalau sengaja. Sebab apa? Sebab tu imam tinggal. Tasyahud awal tidak boleh makmum baca kalau tu imam tak baca. Sama dengan hak yang tanya tadi. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.